Saya dengar tak suara saya. Sekejap Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Boleh dengar tak suara saya? Saya harap boleh dengar ke? Boleh dengar kan? Sekejap betul tak? Saya punya speaker ni. Boleh ke? Okey ngam. Okey. So awak dah boleh tengok video. Okey, sebab saya rasa awak punya tahun ni soalan awak SPM tak pernah lagi keluar soalan yang saya tunjuk dekat awak ni. Tak pernah lagi keluar. Dan saya rasa macam boleh keluar kan. Kalau tak pernah keluar dan saya rasa boleh keluar. Tak pernah lagi daripada tahun-tahun sebelum ni semua dah keluar dah. Pipe ke, elektrik ke, apa lagi? Perspektif 1 titik, 2 titik, lagi pengorakan semua dah keluar. Yang ini yang saya tunjuk ke awak, 2 lukisan ni termasuk reka bentuk dalaman semua belum pernah keluar lagi. So saya rasa tak salah kalau kita fokus lebih sikit lah untuk topik kali ni Untuk topik kali ni rasanya tak salah lah. So, okay, awak ready muka surat 84. Muka surat 84, nombor 9. Okay, awak dah tengok video semua-semua tu. Okay, awak ready muka surat 84. Okay, sekejap saya share skrin dulu. Sekejap itulah hari ni kita nak buat lukisan tu lah, harap-harap sempat. Tak sempat sebelum Okay, kita nak masuk kita nak masuk muka surat ni. Okay, ruang sosial. Okay. Okay. Kat sini ruang sosial. Okay. Okay. Semalam saya dah masukkan, yang ini je belum masuk. So kat sini kita nak masuk. Okay, fungsi ruang sosial adalah ruang untuk ahli keluarga berehat. Saya rasa bagus saya share yang ini. Saya salah share kot. Bagus saya share yang ini. Kejap Saya salah share sebenarnya. Patutnya saya share ini. Kejap Okay. Baru betul. Okay. Ni. Okay. Ni. Ruang sosial. Okay. Muka surat 84. Ruang sosial adalah ruang untuk ahli keluarga berehat dan berinteraksi. Okay. Tempat melayan tetamu. Okay. Berbual dan berbincang. Okay, lepas tu ruang kerja adalah, fungsi dia adalah untuk ahli keluarga melakukan aktiviti penyediaan dan penyimpanan. Ruang kerja adalah untuk ahli keluarga melakukan aktiviti penyediaan dan penyimpanan makanan, menyimpan barang-barang atau melakukan kerja-kerja pembersihan. Okay. Ruang persendirian adalah untuk ahli keluarga berehat, membersih dan mengemaskan diri. Okey.
Okey, sebelum kita masuk melukis, yang ini awak kena lukis. Yang ini kita kena lukis. Okey, tapi kita skip dulu. Kita skip dulu soalan nombor 10. Kita pergi soalan nombor 11. Okey, jawab. Ni adalah ruang dapur. Nombor 11, gambar ni adalah, dia bagi gambar. Dia adalah ruang dapur. Okey. Lepas tu dia juga adalah ruang, ni adalah ruang makan. Okey. Ni adalah ruang, ruang tamu. Okey. Tapi beza ruang tamu dengan ruang keluarga adalah awak kena tengok tau. Ada ruang dia letak TV. Okey. So kalau dia letak TV, awak jangan letak ruang tamu tau. Awak kena letak ruang keluarga. Sebab asalnya ruang tamu dia tak ada TV. Tapi kalau TV tu dekat rumah awak ada TV, sebenarnya itu adalah ruang keluarga. Mungkin dekat rumah awak hanya ada satu ruang saja. Okey. Sebab kita tak nak tetamu ramai sangat kat rumah kan. Jadi dia tak nak ada letak dia tak nak ada letak TV lah contohnya. Sebab asal reka bentuk tetamu, kita nak bagi concentrate dekat tetamu. Jadi kita tak nak ada letak TV. Sebab itu kita tak ada letak TV. So nanti kalau dia bagi awak dua ruang, satu ruang tak ada TV. Satu ruang ada sofa, ada TV. Satu ruang ada sofa saja, tak ada TV. So awak kena pastikan yang mana satu ruang tamu, yang mana satu ada ruang keluarga. So kalau tak ada TV tu, itu adalah ruang tamu. Yang ada TV adalah ruang keluarga. Okay, kena hati-hati bila awak kena letak ruang. So kat sini dia tak ada TV, dia adalah ruang tamu. Okay. So yang ini adalah awak boleh tengok. A adalah, tengok A adalah double bed. Nak letak dalam bahasa Inggeris pun boleh. Sebab dalam dekat dalam buku teks pun dia letak double bed kan. Okay, kita check Saya double check sekejap. Sorry pening. Betul. Dalam ini pun dia letak bahasa Inggeris. So awak boleh letak bahasa Inggeris. Double bed. Jangan letak single bed. Dia tak letak katil. Dia terus letak perkataan double bed. Okay, awak terus letak double bed. Nampak? Double bed. Untuk apa? Untuk A ni. Terus dia letak double bed. Okay, double bed. B, single table, side table. B adalah side table. Terus letak bahasa Inggeris. Biar dia cacat marabah pun tak apa. JKT memang ada macam tu. Cacat marabah pun boleh. Bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke masih boleh diterima asalkan tidak mengubah maksud asal. Okay, C adalah almari pakaian. Nampak? C adalah almari pakaian. Okay. D adalah meja konsol. Meja konsol macam ni, meja konsol. Okay. E adalah meja kopi. Okay. Meja kopi. Okay. F adalah set sofa. Nampak? Dia describekan kat sini adalah triple seater. Triple seater kat sini lah. 1, 2, 3. Triple seater. Kalau dia letak 2 je, 2 seater. Okay. Okay. Okay, lepas tu G adalah set sofa double seater. Okay. Lepas tu ni H adalah almari hiasan. Okay. Dah. Nampak tak ni kita nak melukis 11.55. Okay. Okay dah. Okay, sekarang kita nak lukis. Kita balik semula. Okay. Nombor 10. Okay, nombor 10. Kita nak melukis. Okay, nombor 10. Kita nak melukis.
Okay, sekarang share screen satu lagi pula. Eh. Okay. Okay. Okay, sekarang kita nak tengok yang ini. Okay, kita nak tengok yang ini. Nampak kita nak tengok, kita nak cuba okay. Kita nak tengok, kita nak buat gambar. Kita nak tengok muka surat. Okey, kalau awak tengok dekat dalam buku teks tu ada banyak sangat dia punya simbol kan. Cari simbol yang paling mudah lah. Okey. Okay, sekarang saya tunjuk dekat awak ni. Okey, kita nak buat bilik tidur. Okey, sekejap saya alihkan sikit. Ni. Okey, kita nak cuba buat apa dulu? Okey, kita nak buat. Okey, katakanlah saya nak buat bilik tidur dulu. Okey. Okey, kita nak buat bilik tidur. Okey. Katakanlah bilik tidur ni saya nak buat. Sekejap Okey, dekat bilik tidur ni, bilik tidur ada dua Satu bilik tidur utama. Okey. Kita nak pergi dekat bilik tidur dua. Okey, dekat bilik tidur dua ni kita ada katil single. Dia dah bagi tahu dah katil single. Okey. Lepas tu ada meja solek. Dua ni saja yang ada. Better jangan tambah apa-apa lagi. Walaupun awak rasa awak nak tambah-tambah, better tak payah. Kadang-kadang kalau awak tambah simbol tu bentuk dia salah dah tak cantik dah. Okey. So bila awak letak katil ni, apa yang penting awak kena tengoklah awak nak susun atur dia dekat mana. Okey. Jangan awak susun atur dia yang blok laluan. Okey, jangan blok laluan awak lah. Okay, katakanlah saya nak letak area sebelah sini. Okey, katakanlah meja solek saya nak letak sebelah sini. Okey, katakanlah saya nak letak sini. Logik tak meja solek letak sini? Mestilah tak logik kan? Sebab nanti saya akan blok tingkap. So tak boleh lah letak dekat sini meja solek. So meja solek mungkin saya akan letak dekat area sebelah sini sebab saya nak dapatkan pencahayaan, ataupun saya nak letak sebelah sini meja solek. Okey, saya nak letak meja solek dekat sini. Okey, katakanlah saya nak letak sini lah. Saya nakkan pencahayaan. So saya ambil ruang sikit meja solek. Okey. Okey, ukuran tak kisah. Okey, ukuran tak kisah, agak-agak saja. Okey. Jangan terlampau besar sangat. Sekejap Okey, meja solek. Kena tahulah bentuk dia. Ni meja solek. Okey, ni meja solek lah. So awak mempertimbangkan cahaya dia lah kat sini. Nak letak sini pun boleh. Asalkan jangan letak dia dekat sini. Nak letak sini pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey, lepas tu apa lagi? Awak nak letak awak punya okey, meja solek dah settle. Katil single.
Katakanlah awak nak letak katil single. Okay, awak nak letak katil, tiba-tiba je awak nak letak sini. Dah tak sesuai dah katil letak sini kan? Tak boleh. Okay, awak letaklah katil tu dekat penjuru lah. Penjuru. Okay, katakanlah nak letak penjuru sini. Okay, letak penjuru sini lah. Okay, tapi jangan terlampau blok sangat lah tingkat awak. Okay, ni. Bila single, awak agak-agak lah bentuk single dia. Ni katil single. Okay. Cuma bila kata single tu, kalau awak tengok betul-betul, dia ada satu simbol. Okay. Ni simbol ni mesti ada tau. Ni. Simbol. Dan ni simbol yang menunjukkan dia adalah single lah. Macam bantal lah macam tu. Ni single. Macam tu lah. Okay. Dah settle. Okay. Katil single bed lah. Settle. So bilik 2 dah settle. Okay. Okay. Kemudian bila kita tengok dekat ruang tamu. Okay. Dekat ruang tamu awak. Ni masalahnya. Set sofa. Bila kata set sofa. Okay. Dia kata set sofa kan. Bila kata set sofa. Awak kena bayangkan dalam sofa tu. Mesti ada meja. Meja kopi. Dengan set sofa tu. Meja kopi. Meja kopi tu bila kata dia duduk dekat tengah-tengah lah. Logik dia ni mesti duduk dekat tengah-tengah. Kedudukan dia duduk tengah-tengah sini. Okay. Apa tu? Okay. Okay, lepas tu ni lagi. Dia mesti ada meja. Ada kerusi. Okay. Sofa lah, sofa. Okay, sofa tu mesti agak-agak lebih besar lah. Daripada apa nama? Meja lah lebih kurang. Okay. Lepas tu takkanlah satu je kan. Sebab ruang tamu takkanlah satu je. Awak kena tambah lah sikit. Okay, tambah. Kedudukan dia tak kisahlah. Okay, ni tambah. Okay, tambah. Yang ini bila dah letak sini 2. Yang ini awak kena letak ni 3 lah. Okay, ni 3. Cuma masa letak tu jangan kasih blok awak punya apa. Mak, kawan saya bagi kot. Ambil kan mak, dia bagi apa nama tu? Kek ke apa? Saya ada kelas, mak cakapkan Okey, mungkin 3, 2. Okey lah. Maksudnya mesti ada 2. Nak tambah satu lagi pun boleh lah. Tapi jangan letak single lah sebab logiknya kalau tetamu duduk sini kan. Lepas tu awak letak satu je. Habis awak nak duduk dekat mana kan? Macam tu lah. Okay. Buat lagi cantik lah daripada saya. Cepat lah. Okay. Okay, logik dia macam tu lah. So, sofa, walaupun dia tak cakap sofa ada 1 ke 2 ke 3. Tapi logik dia sofa sekurang-kurangnya mesti ada lebih daripada 1 lah. Sebab awak duduk sini, tetamu duduk sini. Kalau awak letak 1 je, tak logik lah kan. Habis tu nak letak meja kopi lagi. Okay. 4 kat sini pun kata 2 buah lah kan. So, tu kalau awak nak letak 1 lah. Kalau nak letak 2, 2 sajalah. Tapi kat sini, saya lupa. Kat sini dia kata 2 buah. So 2 buah lah. Tak payahlah letak 1. Tak payah letak 3. Dia dah bagi tahu 2 buah. Saya boleh letak lebih-lebih. Nak letak lebih pun tak ada masalah. Bila dia kata 2 buah, saya letak 2 buah lah. Okay, lepas tu dia kata, mana ni? Set sofa. Dia tak cakap 2 buah pun. Saya tambah lah. Saya salah tengok lah tadi. Okay. Okay. Set sofa, dia tak cakap. So, saya letak 2. Okay, dah settle. Meja kopi dah settle. Okay, meja konsol. Lepas tu, almari hiasan. Okay, almari hiasan. Okay, meja konsol nak letak dekat mana? Okay, katakanlah. Kalau saya letak almari hiasan kat sini, nanti dia terblok pula kan? Dia terblok dekat tingkat pula.
Tak sesuai. Okay. So saya letak meja konsol kat sini. So meja konsol dia mesti macam ada curve-curve sikit lah. Curve-curve. Ada curve sikit lah. Laju ke? Okay. Lepas tu meja konsol. Lepas tu ada almari hiasan. Letaklah sini almari hiasan. Panjang lah macam tu sikit. Okay. Boleh lah. Dia tak ada tu sangat. Dah settle, dia tak ada ukuran yang ni. Okay. Kemudian kita tengok dekat ruang makan. Okay, dekat ruang makan. Kat ruang makan ada ni. Yang ni set meja 6 kerusi. Kalau dia kata 6, mesti ada 6 lah. Dekat ruang makan ni. So ada meja. Okay, ada meja kat sini. Kan, ada meja kat sini. Lepas tu dia kata 6 kerusi. So awak boleh letak 6 kerusi lah. Sini 2, sini 4. Okay, letaklah sini 2. Okay, jangan dia minta 6, awak buat 8. Dah tak ikut dia dah. Okay, sini 2. Okay. Okay. Sini 2. Sini 2. Okay. Macam tak sempat je ni kita nak buat yang satu lagi tu. Dah pukul berapa dah? Buat ke tak? Okay. Tu dapat 6 lah. Lepas tu peti sejuk. Dekat ruang makan ni ada peti sejuk. So kita letaklah dekat peti sejuk kat mana yang sesuai. Mungkin dekat sini lah kita letak peti sejuk. Ataupun peti sejuk kita boleh letak dekat sini ke, dekat-dekat dengan ruang dapur. Okay, kita boleh letak dekat ni, dekat pintu lah pula. Tak sesuai. Sinilah. Okay, peti sejuk. Sini. Kemudian ada tutup dia. Ni pintu, bukan tutup. Pintu peti sejuk. Okay, lepas tu R. R dia ni. R itu terbalik sikit. Okay, ni R dia lah. Baliklah, menghadap ke sana. Okay. Lepas tu kita ada sinki. So sinki kita boleh letaklah dekat sini. Ataupun ke ujung ke. Sinki adalah sinki apa ni? Besin cuci tau. Bukan sinki yang sembarang ni. Besin cuci khas untuk dekat ruang makan dekat ruang makan lah. Okay. Okay, lepas tu ada lubang sinki. Dah settle. Semua dah besin cuci. Okay, so nanti saya tinggalkan awak. Awak boleh teruskan buat bilik tidur utama. Awak tengok kat dalam buku macam mana nak buat. Untuk bilik tidur utama, bilik air ni saya tinggalkan awak buat sendirilah. Okay, nanti kalau tidak saya tak dapat tunjukkan yang lain pula. Okay.
Okey, sekarang kita tengok muka surat 86. Okey, muka surat 86. Nanti minggu depan kot, hari Ahad, baru saya boleh tunjukkan muka surat 87. Okey, hari ni kita akan buat muka surat 86 dulu. Dan saya nak tengok hasil dia. Muka surat 86. Okey. Kita buat simple saja. Ready. Harap sempat. Saya rasa macam tak cukup ni tau, latihan awak ni. Sebab saya target soalan ni keluar. Bila soalan ni saya target keluar, rasanya kita kena buat lebih ni latihan kita ni. Saya betulkan sekejap Okey. Okey, sekarang ni awak perlukan pembaris. Okay, tengok dia kata lukisan perspektif satu titik bagi menunjukkan reka bentuk dalam ruang tamu secara kemas dan kreatif. Okey. Kedudukan titik lenyap adalah seperti ditunjukkan. Lukisan perspektif mestilah merangkumi perabot sekurang-kurangnya 3 jenis perabot. Ada tingkap, lepas tu ada pintu. Mengikut perkadaran saiz dan sesuai. So dia tak cakap dekat mana. Dia tak bagi tahu awak kena lukis tu dekat mana, dekat bilik ke, dekat ruang tamu ke, dia tak bagi tahu. So kita anggapkan yang kita nak lukis ni dekat mana dekat bilik lah. Dekat bilik So dekat bilik, katakanlah kita nak buat, bila kita tengok kawasan tu, katakanlah kat mana kita nak ambil. Saya nak ambil kawasan. Sekejap. Hilanglah pula. Kita tengok sudut yang paling sesuai Katakanlah dia kata ada berapa perabot tadi tu? Sekurang-kurangnya 3 jenis perabot. Lepas tu 3 jenis perabot. Lepas tu ada pintu, ada tingkap. So ada pintu, ada tingkap. So mungkin saya nak ambil kedudukan kat sini lah. Ada pintu. Mata saya dekat sini. Saya nampak pintu, saya nampak tingkap, ada perabot. Saya tambah lagi satu perabot kat sini lah nanti. Saya tambah lagi perabot kat sini nanti. Lebih kurang lah. So kita nak buat. Tu kalau dekat dekat ni lah. Dekat bilik tidur 2. Kalau nak buat bilik tidur utama. Ataupun dekat ruang tamu. Kalau kita buat ruang tamu, ada sofa. Sofa kat sini, ada meja konsol, ada pintu, ada tingkap. So kita buat je lah Kita buat sajalah. Ikut kreativiti kita sajalah. Katakanlah kat sini pintu, sini tingkap, perabot. Saya nak buat ruang tamu lah ruang tamu. Yang pertama, kedudukannya pintu daripada besar mestilah kecil kan. So katakanlah saya nak buat sini pintu. Saya anggap sini adalah pintu. Agak-agak saja Ini agak-agak saja tau. Ni yang best ni. Bila nak lukis kat sini, agak-agak saja. Cuma bila kita dah agak-agak, katakanlah pintu kita tinggi dia macam ni. Bila kita pergi titik lenyap, dia akan semakin mengecil. Dia akan semakin mengecil. Dia akan semakin mengecil tau. Dia akan semakin mengecil. So gambar awak pun nanti, ini baru macam dia punya garisan tu garisan binaan lah. Ini baru dia punya bingkai lah. Baru dia punya bingkai. So katakanlah start daripada sini. Kita nak buat dia punya bingkai dia lah. Bingkai pintu dia. Bingkai pintu dia ni kita nak buat agak-agak.
Macam ni. Boleh nampak ke? Ni. Bingkai pintu lebih kurang lah. Macam tu. Okey. Macam tu. Okey. Ni bingkai pintu lah lebih kurang. Bingkai pintu awak. Boleh nampak ke? Okey. Okey. Cuma pintu awak ni ada dua keadaan tau. Satu, pintu awak ada keadaan terbuka, ada juga pintu awak dalam keadaan tertutup. Okey. So awak kena fahamkan betul-betul keadaan pintu. Soalan dia, kadang-kadang dia nyatakan pintu tu dalam keadaan terbuka. Kadang-kadang dia nyatakan pintu tu dalam keadaan tertutup. Macam ni lah. Okay, ini tak ada pintu terbuka, tak ada pintu tertutup. Okay, ini tak ada lagi pintu. Ini baru bingkai. Katakanlah pintu tu tertutup. Okay. Okay, katakanlah pintu tertutup. Pintu tu tertutup. So, bila pintu tu tertutup, boleh. So, nanti dia, ini ambil bulatan kecil je lah. Okay, ambil bulatan kecil. Macam ni je lah. Ni pintu tertutup lah, selamat. Besar, kecil. Saya ajar pintu tertutup dulu. Saya ajar pintu tertutup dulu. Okey. Boleh. Lepas tu, kita nak buat tingkap. Okay, saya ajar tingkap yang dekat kecil je ni. Okay, so, saya ajar tingkap yang kecil ni. Nanti awak kena cari kertas A4 kat rumah. Kalau awak boleh print. Kalau awak tak boleh print, awak buat satu border macam ni lah. Kita nak buat lagi lukisan yang lain. Kita nak kena buat tingkat sliding, tingkat yang tak sliding. Ini kita buat tingkat sliding je. Tingkat rang kaca. Sebab saya target lukisan ni macam keluar. So bila keluar awak kena biasakan banyak jenis lukisan lah. Okay. So dia jadi kecil. Dia jadi kecil je. Okay, dia jadi kecil. Tak cukup kecil lah saya rasa. Saya rasa kita kecilkan lagi sikit lah. Okay, kecilkan sikit lah. Ni, kecilkan sikit lagi. Tingkap. Kecilkan sikit lagi. Okay, ini baru tingkap biasa ni. Saya belum ajar. Ni baru tingkap, baru pintu biasa. Saya belum ajar awak pintu sliding lagi. Ni saya baru ajar awak pintu sini. Saya belum ajar awak pintu dekat sini. Pintu dekat sini lagi ujung. So ada banyak jenis lukisan lagi kita kena buat. Tapi awak kena cari kertas kat rumah. Awak kena print. Kalau tak ada printer, awak kena buat ni lah. Kena cari apa nama? Kena buat border lah. Border macam ni. Ini tak apa. Kedudukan tak kisah. Sengit ke, tengah-tengah ke, tak kisah. Tak kena center pun tak apa. Tak kisah Okey, ni tak apa. Asalkan jangan besar. Kecil je. Macam tu je. Okey, lepas tu kan. Lepas tu dah ada macam ni kan. Okay, ini border dia. Ni dah border kan. Ni dah border. Okey, lepas tu barulah kita buat yang tengah-tengah ni. Okey. Lepas tu kita buat dia punya macam tingkap yang sliding tu kan. Yang macam huruf C tu. C, lepas tu O. C, O. Macam tu. Nak tunjukkan dia tu ada sliding. Tapi simbol yang anak panah tu tak perlulah. Macam ni je lah awak buat. Simbol anak panah tak perlulah. Macam tu. Okay, kalau awak nak buat pasu, katakanlah awak nak buat pasu lah kan. Ini contoh lah nak buat pasu kan. Pasu. Okay. Pasu ni
konon lah kan. Kena nak buat pasu, kecil je lah pasu awak tu. Kecil je kedudukan dia. Pasu ke apa ke kan. Kecil je. Ada apa tu, awak punya apa senior kan, dia nak buat pasu, lepas tu dia kata dia nak buat pokok. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia kata apa, kreativiti kan. Nak buat pokok lah. Ataupun dia nak buat pokok macam ni. Tapi mesti tunjukkan dia kecil. Keadaan dia tu kecil lah. Kan? Ada yang kata dia nak buat apa tu, kipas. Okay. Tapi kipas dia tu kalau kat sini kena tunjukkan besar. Okay. Contohlah Okay. Ni tunjukkan besar. Sekejap Ni contoh belum lagi. Lepas tu yang kat belakang ni nanti dia jadi kecil. Macam tu. Ni besar, nanti dia kecil. Macam tu. Daun apa? Daun kipas tu. Okay, daun kipas tu dia jadi kecil. Dan nampak macam jauh lah. Contoh lah dia buat daun empat. Daripada jauh kecil, yang ni besar. Contoh lah. Ada yang kata dia nak buat corniche. Corniche. Okay, ada yang kata nak buat corniche. Okay, bila dia nak buat corniche, yang ini nampak besar. Kata nak buat corniche lah cikgu. So corniche tu yang ini nampak besar. Okay. Ni corniche lah contoh contoh. Awak tak payah buat lagi pun tak apa. Saya nak tunjuk saja. Sebab dah nak biar masa dah ni nak tunjuk ke awak. Ni belum lagi. Okay. Ni corniche lah contoh. Lepas tu ni lampu dia dekat sini. Katakanlah awak letak kat sini lampu ni besar. Lepas tu kat sini nanti lampu ni kecil. Ni lampu ni kecil. Okay. Mungkin sini besar. Okay. Lampu kat sini besar. Ni lampu downlight kan. Lampu downlight. Okay. Nanti kat belakang ni lampu corniche tu nanti corniche kat luar tu jadi kecil. Kecil. Boleh. Dia macam freehand nampak sikit. Okay. Macam tu lah. Dia kecil. Daripada jauh nanti makin lama makin kecil. Okay. Sekian, ada lagi berapa minit? 5 minit lagi. Okay. Kalau nak buat apa? Kerusi. Okay. Nak buat kerusi. Okay. Sekarang awak boleh ikut saya. Kita nak buat kerusi. Ada lagi 5 minit. Okay. Nak buat sofa. Yang ini besar. Okay. Ni sofa biasa je lah dulu. Okay. Ingat lukisan ni awak kena kerja keras sikit sebab lukisan ni tak pernah keluar dalam SPM. So awak kena kerja keras sikit. Tengok keadaan dia. Dia kecil. Keadaan dia kecil. Dia macam lakaran macam tu. Okay, cuma katakanlah ni nampak macam petak sangat kan. Awak nak buat curve. Silakan, tak ada masalah. Nak buat curve sikit kan. Silakan. Okay. Okay. Silalah buat curve macam tu. Okay. Ataupun awak nak buat curve macam ni ke. Awak boleh tengok video sini-sini awak tu. Dia dah terror dah lebih daripada saya. Sebab diorang praktis dah banyak. Bila kata diorang praktis banyak. Okay. Lebih terror daripada saya melukis lah kan. So awak pun macam tu lah. Lepas ni bila awak praktis lebih banyak. Okay, katakanlah awak kata tak cantik lah cikgu sofa ni. Saya nak buat sofa yang ada kaki. Okay, silakan buatlah sofa yang ada kaki. Tak ada masalah. Okay. Okay, silakan buat sofa yang ada kaki. Okay.
So nanti sofa awak makin lama makin kecil lah. Sekejap. Okay. Macam tu lah. Macam tu lah sofa awak. Nak buat lebih cantik pun boleh. Okay. Lepas tu awak cakap, cikgu sofa saya nak letak ada bantal. Letaklah bantal. Tapi bantal awak yang sini mesti lebih besar daripada kat sana. Kat situ kecil kan. Kat sini bantal awak besar. Letaklah. Okay. Konsep dia mesti semakin lama semakin besar. Lepas tu kena betulkan sikit lah line dia tu. Okay. Lepas tu apa tu dia punya perabot. Katakanlah awak nak buat side table yang tepi ni kan. Tepi ni ada table besar. Nampak macam besar sikit. Table ni besar sikit lah awak letak. Okay. Letaklah table ni besar sikit. Okay. Ataupun nak nampak table ni besar, okay, awak boleh letak hiasan lah. Hiasan tu besar lah. Nak letak hiasan tu besar sikit lah. Letak pasu ke, ataupun awak boleh letak apa nama ni, contohlah ni letak pasu ke, macam ni kan. Contohlah sebab nak tunjukkan dia adalah kedudukan yang paling dekat, hampir dengan awak. Okay. Lepas tu ada meja kopi kat tengah-tengah ni. Kecil sikit. Ni ikut kreativiti awak Yang penting masa awak tarik tu, okay, masa awak tarik tu, dia punya tarik tu mesti nampak perspektif lah. Ada nampak dalam keadaan dia perspektif. Awak boleh tengok video saya nampaklah dia punya perspektif tu sendiri. Konsep perspektif satu titik tu mesti ada. Kalau tak, dia jadi salah. Dia mesti besar, kecil. Okay, kalau awak ada idea sendiri, silakan. Silakan, tak ada masalah pun. Dia punya syarat mesti ada 2 perabot. Dia ada syarat dia kan, ada pintu. Macam tu lah. 2 perabot. Lepas tu sofa. Macam tu lah. Lebih kurang lah 2 perabot macam tu. Ni kita ada 2 perabot. Ada sofa. Dah perabot dah 1, 2, 3. Pintu dah lebih kurang lah. Nak buat lebih daripada tu pun boleh. Okay, awak nak buat lebih cantik daripada ni pun tak kisah. Tak ada masalah. Okay. Cuma nanti cari kertas. Okay. Cari kertas putih. Nanti buat satu border macam ni. Okay. Kita nak buat lagi satu lukisan. Satu garisan. Ataupun nanti saya bagi awak kertas minggu depan. Minggu depan. Kita dah tak ada dah kan lepas tu. Sebab tu quiz biasa je kan satu masa. Minggu depan kita nak buat lagi lukisan. Okay. Nak buat satu lagi lukisan tapi kita nak buat sliding pula. Kedudukan berbeza pula. Okay. Jadi kita buat lagi satu. So kat sini awak snap gambar hasil lukisan awak. Letak je dekat dalam grup. Saya nak tengok tak apa lah, buat lebih cantik daripada saya pun tak apa. Kalau tak faham, tengok dekat dalam YouTube saya tu. Nanti saya bagi awak link kat dalam YouTube tu. Link yang mana satu saya bagi yang tadi tu. Contoh-contoh tu saya akan bagi. Okay. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih sebab hadir kelas hari ini. So saya nak buat confirmation. Untuk hari ini yang tak hadir, sekejap untuk confirmation yang tak hadir, Nada ada ke Nada? Tak nampak. Nada ada tak? Nada ada. Wendy seorang je kan tak ada? Okey, Wendy seorang je. So terima kasih banyak-banyak. Minggu depan kita buat lagi perspektif ni. Dan kita buat lagi satu yang perspektif satu titik yang soalan nombor 87 dengan 88. Okey. Itu sajalah. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa snap nanti tunjuk apa hasil dia awak. Kalau buat lebih cantik daripada saya pun tak ada masalah. So nanti saya send
dia punya link. Okay, itu saja. Bye. Terima kasih. Okay.